Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian kita mengisahkan tentang sirah para rasul alaihi salatu wassalam yang menjadi contoh dan teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita menelusuri kehidupan mereka, kita juga mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat satu lagi hero dalam Islam, dalam dunia Islam, sejarah peradaban manusia yang menyelamatkan insan, yang menyelamatkan manusia lain daripada kegelitaan, daripada kehinaan, daripada kegelapan jahiliah kepada keindahan Islam. Orang itu bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengikut turutan Nabi Ibrahim selepas Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan Nabi Lut, sepupu baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kita akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dalam beberapa episod. Sebab kisah Nabi Ibrahim kisah yang panjang, yang banyak episod dalam kehidupan baginda alaihissalam. Kemudian fasa-fasa yang boleh kita ambil pengajaran ibrah dalam kehidupan kita. Baik, siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia adalah seorang rasul yang terkenal dalam agama Samawi, agama yang asal daripada langit. Sudah tentu agama yang benar adalah agama Islam. Nabi Ibrahim adalah salah seorang Nabi Ulul Azmi. Siapakah Ulul Azmi? Apa maksud Ulul Azmi? Nabi yang banyak ujian yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Ada 5 orang Ulul Azmi, maksudnya manusia yang terbaik sepanjang zaman. Bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga Nabi Ibrahim digelar bapa kepada para rasul dan Nabi alaihi salatu wasallam. Kerana daripada Nabi Ibrahim lah lahirnya keturunan-keturunan yang menjadikan mereka rasul, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dilahirkan pada zaman pemerintahan Raja Namrud di tempat nama Babylon. Dalam keadaan raja itu berkuasa mutlak sehingga akhirnya menganggap dirinya sebagai Tuhan tatkala itu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim pada kecilnya juga dianggap sama, lebih kurang sama. Namrud pada kemuncak pemerintahannya melakukan kezaliman dan menganggap dirinya sebagai Tuhan, minta dirinya disembah. Itulah bila mana manusia ini terlalu sombong, terlalu angkuh dengan kuasa dan juga kekuasaan dan juga kekuatan yang ada pada dirinya, dia menjadikan dirinya sombong dan angkuh di atas muka bumi ini. Raja Namrud juga bermimpi bahawa akan lahir daripada kerajaan ini seorang bayi yang akan merampas tahta kerajaannya. Maka apa yang dia buat? Dia pun perintahkan orang, lebih kurang sama, untuk membunuh anak-anak lelaki. Tetapi Allah takdirkan ayahnya yang bernama Tarikh ataupun Azar membawa Nabi Ibrahim bersembunyi dalam gua, dan disitulah dengan harapan kalaulah mati sekalipun dia tidak ditangkap oleh kerajaan ataupun tentera Namrud tadi. Allah takdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam sihat dan sejahtera, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama beberapa tahun. Tengok ayahnya datang balik ke tempat itu, dilihat Nabi Ibrahim sedang menghisap madu. Maksudnya Nabi Ibrahim membesar dalam keadaan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir ketika mana usia bapaknya Tarikh ataupun Azar, dalam ayat Quran disebut usianya 65 tahun, dan dia ada sepupu yang bernama Lut, Nabi Lut alaihi salam. Dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Ibrahim terlalu banyak. Ada sebanyak 69 kali dalam 25 surah. Bahkan Nabi Ibrahim ada surah yang khusus berkenaan dengan baginda alaihi salam, menunjukkan keistimewaan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan apa yang menarik, yang istimewanya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, lebihnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Isra' dan Mi'raj di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Baitul Maqmur. Ini nak menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di hari akhirat nanti, ketika mana manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan,
jalan tidak beralas kaki, tidak ada perlindungan. Manusia pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan diberikan pakaian kemudian perlindungan-perlindungan tadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian barulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secebis kisah. Permulaan ini kita nak tengok betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan pengorbanan yang dilalui oleh baginda semasa hayatnya, yang insya-Allah selepas ni kita akan tengok dalam siri yang selanjutnya berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekadar itu daripada saya. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.